Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Badrul bin Ahmad daripada Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Okey, saya akan membentangkan kajian yang mana tajuknya adalah kajian gaya keibubapaan, personaliti mempengaruhi kesejahteraan psikologi dalam kalangan remaja perempuan yang terlibat dengan jenayah juwana. Satu kajian kes yang dijalankan di Sekolah Tunas Bakti Perempuan Maran Terengganu. Okey. Dalam kajian ini, penyataan masalah yang dikemukakan terbahagi kepada tiga. Yang pertama adalah melibatkan remaja itu sendiri, di mana remaja adalah aset kepada negara, di mana mereka ini akan menjadi tulang belakang dalam pembangunan dan kemajuan sesebuah negara dalam masa akan datang. Okey, dalam kajian ini fokus kita adalah kepada remaja. Remaja ni adalah remaja yang terlibat dengan jenayah juwana yang ditempatkan di sekolah pemulihan ataupun di pusat pemulihan. Okey. Permasalahan kedua yang kita lihat adalah didikan dan juga asuhan ibu bapa sangat penting kepada remaja kita, tidak kiralah apa jantina mereka. Faktor-faktor persekitaran, keluarga, sosial budaya yang akan mencorakkan perkembangan tingkah laku mereka. Okey. Dalam kajian ini juga kita memfokuskan kepada gaya keibubapaan. Bagaimana ibu bapa tersebut menunjukkan gaya didikan kepada anak-anak mereka. Okey. Dan yang ketiga adalah permasalahan kajian yang kita tengok adalah dari segi kesejahteraan psikologi remaja yang terlibat dengan jenayah juwana yang sangat rendah dan tidak pernah diambil berat dalam memberikan pemulihan kepada mereka. Terdapat 5 objektif utama dalam kajian ini yang saya terapkan. Yang pertama adalah melibatkan hubungan gaya keibubapaan dengan kesejahteraan psikologi remaja terlibat dengan jenayah juwana, di mana objektif pertama adalah kita nak melihat dari segi gaya keibubapaan tu mempengaruhi tak kesejahteraan psikologi remaja itu tersebut. Objektif yang kedua adalah kita melihat kepada hubungan personaliti dengan kesejahteraan psikologi remaja yang terlibat dengan jenayah. Okey, dan di sini kita akan lihat sama ada personaliti yang dimiliki oleh remaja ini akan mempengaruhi kepada kesejahteraan psikologi mereka. Okey, sama ada personaliti yang bagaimana, extrovert, introvert dan sebagainya. Objektif kita yang ketiga yang kita akan lihat dalam kajian ini adalah melihat kepada hubungan personaliti dengan gaya keibubapaan remaja yang terlibat dengan dengan jenayah juwana. Di mana di sini kita akan melihat sama ada personaliti ibu bapa, personaliti dengan gaya keibubapaan ini mempengaruhi kepada perkembangan remaja itu sendiri. Dan yang keempat adalah melihat kepada perbezaan gaya didikan ibu bapa dengan personaliti dan mempengaruhi kepada kesejahteraan psikologi remaja yang terlibat dengan jenayah juwana. Okey, dan last sekali adalah kita akan melihat perbezaan yang wujud berdasarkan umur. Kajian ini dilakukan di Sekolah Tunas Bakti Jerantut, iaitu merupakan sekolah pemulihan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah Kementerian Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. So, untuk kita memohon menjalankan penyelidikan di tempat ini, kita harus melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita memohon secara online melalui My Research, memohon dan kita melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kita dapat masuk ke tempat tersebut. Ini adalah tempat perlindungan yang dikhususkan bawah Akta Kanak-Kanak 2001. So, sebarang orang tidak dibenarkan masuk kawasan tersebutlah. Kajian ini menyediakan hipotesis sebanyak 19 hipotesis ataupun 19 item hipotesis yang kita kajilah, termasuk demografi. Tetapi hari ini saya hanya akan membentangkan 4 perkara sahaja, iaitu hipotesis asas kita, dan saya tak akan cerita berkenaan hipotesis berkenaan dengan demografi. Sebab hipotesis ini akan menjawab persoalan-persoalan ataupun akan menjawab objektif kajian yang telah saya nyatakan tadi. Okey, melihat kepada kerangka konseptual yang disenaraikan, yang dibina dalam kajian ini adalah kita melibatkan 2 pemboleh ubah bebas. Yang pertama adalah pemboleh ubah bebas, iaitu gaya didikan ibu bapa, dan yang kedua adalah pemboleh ubah bebas yang kedua adalah personality, dan pemboleh ubah yang seterusnya adalah pemboleh ubah terikat, iaitu kesejahteraan psikologi. Okey, dalam kajian ini kita akan fokuskan kepada bagaimana
gaya didikan ibu bapa ini mempengaruhi kepada kesejahteraan psikologi di kalangan remaja yang terlibat dengan jenayah juvana. Selain itu, kita juga akan melihat personaliti remaja itu sendiri adakah mempengaruhi kepada kesejahteraan psikologi mereka. Dan kita juga akan melihat bagaimana hubungan antara gaya didikan ibu bapa ini dengan personaliti yang mana akan mempengaruhi kepada kesejahteraan psikologi remaja ini sendirilah. Dalam konteks ini, kita akan melihat perkara ini, adakah kedua-dua perkara ini mempunyai hubungan antara satu sama lain, mempengaruhi kepada kesejahteraan psikologi, ataupun hanya sekadar wujud perbezaan di mana gaya ibu bapa ini mempengaruhi kepada kesejahteraan dan tidak berkaitan langsung dengan personaliti. Itu yang kita akan lihatlah dalam kerangka konseptual ini, yang mana kajian ini mengkonsepkan kepada kerangka inilah. Dalam kajian ini, kita menggunakan pendekatan ataupun reka bentuk kaedah kuantitatif, iaitu kita menggunakan 3 alat ujian. Yang pertama adalah alat ujian untuk mengukur gaya keibubapaan yang mengandungi 30 item. Okey, yang kedua adalah personality, alat ujian yang mengukur kepada personality yang mengandungi 44 item. Dan yang terakhir adalah kesejahteraan psikologi yang mengandungi 84 item, di mana ketiga-tiga alat ujian ini telah kita gabungkan dalam satu alat ujian. Kita menggunakan kaedah sampel bertujuan, mana kita dah tahu klien kita siapa, okey, responden kita siapa, so kita menggunakan kaedah pensampelan bertujuan, kita terus kepada klien kita terus kepada responden kita untuk dapatkan hasil ataupun untuk menjalankan kajian ini. Selain itu adalah kita pada awalnya kita memperolehi responden seramai 90 orang, tetapi pada penghujung kajian kita tak dapat nak gunakan kesemua sekali. Kita hanya dapat gunakan 97 orang pelatih sahaja ataupun 97 orang responden sahaja digunakan untuk kajian ini. Dan selebihnya sebab semasa proses kajian ini dijalankan berlaku proses pembebasan. Seterusnya adalah berkenaan dengan pengumpulan data dan juga analisis. Dalam kajian ini saya menggunakan soal selidik. Kita menggunakan sistem SPSS untuk kita analisis data, untuk dapatkan data kita. Okey. Okey, ini adalah dapatan kajian. Ini kita lihat dari segi profil responden ataupun kita tengok dari segi demografi. Okey, ini dapatan dari segi demografi kajian yang dijalankan. Seterusnya adalah dari segi taburan mengikut agama. Okey, kita ada Islam, Kristian, Buddha dan juga Hindu. Seterusnya adalah tahap pendidikan, kita pecahkan kepada 3. Yang pertama, PMR, SPM dan lain-lain. Lain-lain ni sama ada tak mempunyai taraf pendidikan ataupun melepasi, kebanyakan tidak mempunyai tahap pendidikan lah, sebab kebanyakan ada yang tidak pernah bersekolah. Dan yang last sekali adalah demografi, kita melihat kepada tempat tinggal responden tersebut. Okey, asal mereka terbagi kepada 2. Ini adalah dapatan berdasarkan kepada hipotesis yang kita buat. Okey. Hipotesis yang pertama adalah terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya keibubapaan dengan kesejahteraan psikologi remaja yang terlibat dengan jenayah juvana. Okey, dalam hipotesis ini kita menggunakan ujian kolerasi yang mana kita melihat hubungan di antara gaya keibubapaan dan juga kesejahteraan psikologi. Okey, secara keseluruhan dapatan ini diterima, maknanya hipotesis ini diterima, wujud hubungan yang signifikan di antara gaya keibubapaan dan juga kesejahteraan psikologi. Tetapi hubungan ini ada dua jenis, iaitu hubungan secara negatif dan juga hubungan secara positif. Okey, kalau kita lihat kepada hubungan secara negatif, kita boleh lihat kepada gaya keibubapaan authoritarian dengan kesejahteraan psikologi. Maknanya dekat sini, kalau ibu bapa menggunakan gaya keibubapaan authoritarian tinggi, kesejahteraan psikologi dia adalah rendah. Okey, tapi kalau dia authoritarian dia rendah, kesejahteraan dia tinggi. Dapatan kajian ini telah disokong oleh satu dapatan kajian, yang mana dapatan kajian ini telah dilakukan oleh Sharma, di mana telah dibuat berkaitan dengan hubungan di antara gaya keibubapaan dengan kemurungan. Sharma pun melihat benda yang sama, melihat kepada hubungannya dalam kajian itu. Okey, hipotesis yang kedua adalah hipotesis melihat terdapat hubungan yang signifikan di antara personaliti dan juga kesejahteraan psikologi. Ini pun hipotesis ini diterima sebab wujud hubungan yang positif
dan juga negatif dalam kajian ini. Okey, yang kedua-duanya mempengaruhi kepada psikologi kesejahteraan psikologi. Dan hipotesis yang ketiga yang kita buat adalah terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya keibubapaan dengan personality. Ya, hipotesis ini ditolak disebabkan tidak terdapat hubungan. Memang dalam kajian kita, hasil dapatan yang diperolehi memang tidak terdapat hubungan daripada sama ada gaya keibubapaan dan juga personality terhadap remaja ini. Okey, mana hipotesis ini ditolak. Dan yang keempat adalah hipotesis yang keempat adalah terdapat perbezaan yang signifikan pada gaya keibubapaan personality dengan kesejahteraan psikologi. Hipotesis ini juga ditolak. Ini adalah sepanjang kajian yang saya jalankan, terdapat beberapa perkara yang mengganggu ataupun menjadi batasan kepada kajian saya. Yang pertama adalah terdapat masalah pada peringkat awal dalam proses pengkaji mengedarkan soal selidik yang mana pengkaji menggunakan kaedah sistem survey melalui Google Form. Google Document, mana permulaan memang tak boleh dijalankan sebab dia orang tak tahu menggunakan sistem itu. So saya terpaksa gunakan sistem manual. Pergi lagi sekali kepada tempat tersebut dan kita menggunakan sistem manual. Batasan yang kedua adalah dari segi jumlah pensampelan yang jumlah agak terhad. Kita hanya fokus kepada tempat itu sahaja. Sedangkan kalau kita lihat sekolah Tunang Bakti ni dia banyak tempat lagi. So kalau kita nak lebih dapatan, kita perlu pergi kepada tempat-tempat yang lain lagi. Seterusnya adalah kajian ini juga terhad dan tidak menyeluruh kerana responden kajian diambil dalam jantina perempuan sahaja. Kita hanya melihat kepada jantina perempuan dan kita tidak melihat kepada jantina lelaki. Apakah pemboleh ubah ini mempengaruhi juga kepada jantina lelaki itu. Okey, dan yang keempat adalah kita lihat dari segi ketidakterbukaan menyeluruh kepada konsep yang kepada responden yang dipilih, iaitu satu tempat sahaja, dan kita perlu lebih kepada tempat-tempat yang lainlah untuk kita lihat secara terbuka kajian ini. Okey. Seterusnya adalah kaedah kepentingan kepada penyelidikan. Saya bahagikan kepada 4 perkara. Yang pertama adalah kepada remaja itu sendiri, okey, di mana kita dapat ketahui dari segi personaliti remaja itu individu yang macam mana dan proses pemulihan macam mana kita nak jalankan kepada mereka. Yang kedua adalah kita melihat dari segi pihak yang memberikan pemulihan kepada remaja-remaja ini, mana hasil kedapatan kajian ini kita salurkan kepada mereka untuk membantu mereka menyediakan modul-modul yang sesuai dalam proses pemulihan kepada remaja inilah. Okey. Yang ketiga adalah kita fokuskan kepada gaya keibubapaan, maknanya kepentingan kepada ibu bapa dalam membentuk anak-anak. Di mana bila ibu bapa membentuk anak-anak, gaya macam mana yang diorang perlukan dan apa yang diorang harus lakukan kepada mereka. Dan yang terakhir sekali adalah membantu pegawai psikologi di institut pemulihan tersebut, ataupun di mana pegawai psikologi akan membantu dalam proses pemulihan dari segi emosi dan juga personaliti kepada remaja ini. So dalam melalui kajian ini dapat membantu mereka dalam membentuk personaliti mereka, membentuk gaya kepimpinan dan juga sebagainya, untuk membantu remaja ini berdepan dengan situasi apabila mereka dibebaskan nanti. Okey. Dan yang terakhir adalah kita tengok kepada dapatan penyelidikan dan implikasi kepada dasar-dasar kerajaan. Kalau kita boleh tengok benda ni sebab kita fokus kepada kanak-kanak yang di bawah Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi impaknya boleh dilihat pada program ini adalah bagaimana Jabatan Kebajikan Masyarakat yang merupakan min utama kepada tempat pemulihan ini, bagaimana dia membantu memulihkan remaja ini dari segi penekanan kepada didikan ibu bapa, personaliti dan juga kesejahteraan psikologi. Sebab kalau kita lihat dalam proses pemulihan remaja ini, agak sedikit sumbangan yang diberikan oleh ibu bapa. Mereka kadang-kadang ibu bapa bila anak dah ditempatkan di sini, dia orang langsung tak ambil tahu pasal anak-anak mereka berada di sini. So melalui kajian ini kita menggesa jabatan institusi pemulihan ini untuk melibatkan sama ibu bapa dalam proses pemulihan kepada remaja ini. Okey, yang kedua adalah latihan kepada pegawai yang menjalankan program pemulihan berkaitan dengan pemahaman mereka kepada remaja ini, berkaitan dengan personaliti mereka dalam masa yang sama memenuhi kesejahteraan psikologi. Maknanya untuk kita hasilkan produk yang terbaik, remaja ini bila keluar nanti dapat sesuatu yang bagus, yang baik kepada mereka, kita perlu beri latihan kepada pegawai yang menjalankan pemulihan. Itu sahaja pembentangan saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.